Okey, untuk soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5 ni adalah tajuk 9. So, kita perhatikan maklumat-maklumat yang ada dalam soalan. Dia guna perkataan meet the requirement. Okey, probability meet requirement adalah 0.55. Kemudian itu saja dalam ayat pokok. Ayat ranting, okey, untuk ayat ranting nombor 5A1, dia bagi maklumat tentang N iaitu 20. Jadi gabungan yang tadi menyebabkan kita boleh teka dia adalah binomial kerana kita dah ada dua parameter iaitu N20 dan kebarangkaliannya ialah 0.55. Okey, kalau awak perhatikan sebenarnya kita ada sedikit masalah dengan nombor ini ya, sebab nombor ni lebih dari 0.5. Okey. Nilai P yang kita ada cuma sampai 0.5 saja. So ini akan mendatangkan masalah kepada kita kerana kita tengok dia tanya tentang at most 3 candidate dan dia masih guna perkataan meet the requirement. So kat sini Mama Z sambung for P at most 3. Paling banyak pun 3. Jadi sama dengan 3 boleh lah. Okey. Kita ada dua cara untuk selesaikan. Mama Z selesaikan cara yang pertama, iaitu kita akan menukarkan ayat yang ini kepada X bertabur secara binomial 20, Mama Z tukar kepada 0.45, iaitu komplement kepada 0.55 adalah 0.45. Jadi nilai di sini pun akan berubah. For kalau sebelum ni X kurang sama dengan, dia akan jadi besar sama dengan. Jumlah N ada 20. Jadi kalau di sini 3, maka balance di sini ialah 17. Boleh ini kaedah yang pertama dulu Mama Z buat ni. Okey, method 1. Okey. Kemudian Mama Z akan rujuk buku statistik nilai 0.45 dan juga 20. So kita cari dulu dekat buku stat kita. Okey, buku stat. Kita nak cari binomial. Okey, so kita nak cari 0.45. Okey, dah ada dan kita nak cari nombor 20. Okey, ni maksud Mama Z. 0.45 dan kita mencari nombor 20. Jadi jawapan Mama Z berada dalam dalam kotak ni. Jawapan Mama Z dalam kotak ni saja. Dan Mama Z tadi nak dapatkan nombor 17. Okey, nak dapatkan nombor 17. Okey, 17 kat sini. Okey, kalau kita boleh highlight kat sini. Ini nombor 17 ni. So nilai kita 0.0003. Okey. So kita tu dapat jawapan sama dengan 0.0003. Itu metod yang pertama, iaitu Mama Z buat pertukaran daripada penggunaan 0.55, kita buat ayat terbalik 0.45 kurang sama dengan 7, kita buat besar sama dengan 17. Itu metod yang pertama. Okey, metod yang kedua yang Mama masukkan ialah katakan kita nak mengekalkan X bertabur secara binomial 20, 0.55 for probability X kurang sama dengan 3. Kurang sama dengan 3 bermaksud nombor di situ ada nombor kosong, ada nombor 1, tambah ada nombor 2,
dan ada nombor 3. Tapi dia kena guna rumus banyak kali lah. So kat sini dia akan jadi 20 C0 darab kosong kuasa 0.55 kuasa kosong darab 0.45 kuasa 20. Tambah dengan C1 darab 0.55 kuasa 1 darab 0.45 kuasa 19. Tambah dengan 20 C2 darab 0.55 kuasa 2 darab 0.45 kuasa 18. Tambah dengan 20 C3 darab 0.55 kuasa 3 darab 0.45 kuasa 17. Kita tekan kalkulator. Harap-harap tak ada careless mistake lah. Kita tekan kalkulator. Kita tekan 2 dulu. 20 shift bahagi 0 darab 0.55 kuasa 0 darab 0.45 kuasa 20 tambah 20 shift bahagi 1 darab 0.55 darab 0.45 kuasa 19 tambah 20 shift bahagi 2 darab 0.55 kuasa 2 darab 0.45 kuasa 18 tambah 20 shift bahagi 3 darab 0.55 kuasa 3 darab 0.45 kuasa 17. So, kita dapat jawapannya begitu. Sekejap macam pelik jawapan dia. Sekejap Mama Z double check jalan kerja dia. Sekejap, mana jawapan dia tadi. So, untuk soalan ni soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Sekejap Mama Z semak jawapan. So, Mama Z dapat 0.03 betul. Cuma kenapa dekat rumus tadi dapat lain? So maksudnya nilainya ni, kalau Mama Z guna cara ni, nilainya sangat 20. Mama Z tengok 20. Kita tekan sekali lagi lah, senang. 20 shift bahagi 0 darab 0.45 kuasa 20. Ni nilai ni kecil kan? Tambah yang hijau. Mama Z tambah yang hijau. Tambah 20 shift bahagi 1 darab 0.55 darab 0.45 kuasa 19. Warna purple pula. 20 shift bahagi 2 darab 0.55 kuasa 2 darab 0.45 kuasa 18. Iaitu baru warna purple. Dapat macam ni. Last tambah 20 shift bahagi 3
darab 0.55 kuasa 3 darab 0.45 kuasa 17. Kita dapat jawapan macam ni. Okey. Mula-mula kita tengok 10 kuasa negatif 4. Okay, 10 kuasa negatif 4 maksudnya mula-mula pelajar buat 4 biji kosong. Okey, lepas tu baru dia salin 277. Salin 277. Kuasa negatif 4 kita tengok. Okey, 2 point. 2 point kat sini, 2 point kat sini. Okey, 10 kuasa negatif 4 tu mula-mula awak lukis dulu 4 biji kosong. Kemudian salinlah 2 point. Kemudian awak gerakkan 4. 1, 2, 3, 4. Jadi awak dapat kat situ 0.000. Bila awak bundarkan nombor 7 ni, akhirnya di sini jadi nombor 3. Jadi mula-mula Mama Z tekan kalkulator tadi mungkin ada salah. Tapi Mama Z nak beritahu, metod pertama awak kena twist ayat supaya ayat menjadi terbalik. Metod yang kedua ni awak kena rajin tekan kalkulator lah sebab kita menggunakan rumus. Kalau kita jawapan dia jadi tidak logik. Tapi yang ini bila Mama Z tekan kali kedua, dapat jawapan yang dah tepat. Okey, tu baru soalan nombor 5A1. Untuk 5A2, tiba-tiba bilangan N ni jadi lebih daripada 50. Bila lebih daripada 50, kita kena buat approximation walaupun dalam soalan tak mention tentang approximation. Jadi kalau nak jawab soalan nombor 2 ni sekarang, kalau Mama Z boleh tulis sini nombor 2. X bertabur secara binomial 51 dan 0.55. Masalah kita sekarang nombor ni besar. Jadi Mama Z kena ready 4 perkara penting. Yang pertama, Mama Z kena cari nilai min. Min adalah 51 darab 0.55. Okey. Sekejap Mama Z tekan kalkulator. 51 darab 0.55. So Mama Z dapat 28.05. Ni tak bundar, memang jawapan kalkulator. Okey, maklumat yang kedua, Mama Z kena cari nilai varian, iaitu nilai N darab dengan P dan darab dengan Q. Iaitu jawapan tadi, sambung je darab dengan 0.45. So awak akan dapat 126225. 126225 kalau tak salah. Okey. Gabungan nombor 1 dengan nombor 2 ni, kalau Mama Z gabung dua ni, dia akan menghasilkan X bertabur secara normal min 28.05 dan juga 12.6225. Okey. Step yang ketiga, kita kena buat kita kena buat CFC. Kita kena buat CFC kerana soalan tanya more than 20. So, probability more than 20. Jadi Mama Z, sebelum Mama Z buat proses tambah tolak tu, Mama Z nak ada tanda sama dengan dulu. Nombor yang lebih besar daripada 20 ialah nombor 21 dan Mama Z dapati dia adalah kaya. Maka jadilah probability X lebih besar sama dengan 20.5. So di sinilah Mama Z akan buat pertukaran jadi huruf Z. Z 20.5 tolak tolak 28.05 per dengan punca 12.6225. So Mama Z akan dapat
probability Z besar sama dengan, okey, yang atas 20.5 tolak 28.05 per dengan punca 12.6225. So negatif 2.13. Okey, kemudian Mama Z nak buat step yang seterusnya, step yang keempat. Okey, Mama Z dah terbuat tadi dah. Step ketiga. Pertukaran Z Mama Z dah buat kat sini kat sini dah tadi. Perkara yang keempat. Okey, so sekarang Mama Z nak bila dah buat 4 step sehingga kita dah dapat nilai Z, untuk dapatkan bacaan seterusnya Mama Z perlukan lukisan kulit siput. Okay, sebab kita nak dapatkan gambaran dia berada di mana. Okay, so negatif 2.13 ada kat sini dan kawasan berlorek kita berada di sebelah kiri. Dan kita tahu kita tak boleh baca nilai negatif tu. Jadi kita kena pantulkan. Bila Mama Z pantul, di sini adalah 2.13 dan keluasan yang kuning tu Mama Z dah pantul ke sini. So kita akan baca buku step kita. Okay, buku step kita jadual 3. Kita nak baca 2.13. Okay, 2.1. 2.1. 2.11. 2.12. 2.13. 0.0166. Okey, Mama Z dapat 0. Berapa tadi? 2.13. 2.13. 0.0166. 0.0166. 0.0166. 0166. Okey, kita dapat macam ni. Okey, untuk soalan ni kita dah cek jawapan sekejap Mama Z lupa nak tengok jawapan. Nombor 5. Oh, jawapannya lari. Sekejap mana kita ada silap. Okey, so 2.13. Okey. Kita silap lukis ni. Okey. Okey, kat sini kita silap lukis. Double check dengan Mama Z kita buat pembetulan sama-sama. Mama Z dah tersilap lukis. Okey, Mama Z lukis mula. Maafkan Mama Z. Macam mana saya lukis kat situ tadi? Okey. Semasa nak lukis, kita kena tengok betul. Tengok betul-betul yang ini lukis sekali. Sebab dah silap. Okey. Yang pertama, selepas kita lukis, nilai tengah-tengah ni ialah 0 dan kat sini ada nombor negatif 2.13 dan tandanya ialah besar-besar, maksudnya kanan. Kawasan berlorek mula-mula tadi yang Mama Z salah ni. Sepatutnya kawasan kuning ni berada di sini sebab dia kata lebih besar. Okey, sebesar ni. Dan belah yang tak kena mengena ni Mama Z buat warna hijau. Yang penting Mama Z nak bagi tahu ialah
Hijau campur kuning sama dengan 1. Pelajar nak cari kawasan kuning sama dengan 1 tolak hijau. Kawasan hijau tu adalah belah kiri. Okey, belah kiri negatif 2.13. Dan yang hijau situ Mama Z boleh reflect dekat sini 2.13. Yang hijau tu sebenarnya boleh dipantulkan sebelah sini. Jadi dia akan jadi sama dengan 1 tolak probability Z. Cik akan jadi besar, tanda negatif akan jadi positif. Jadi bacaan tadi 0.001 0.01 mana dah tadi? Ni 0166 kita letak sini. Sama dengan 1 tolak 0.0166. So Mama Z akan dapat jawapan 9834. 0.9834. Okay, so Mama Z minta maaf. Yang Mama Z kira mula-mula tu sebenarnya nilai yang sebelum kita tolak. Okay, boleh So itu adalah jawapan soalan nombor 5A2. Sekarang 5B ni dia tinggi sedikit. 5B tinggi sedikit. So Mama Z cuba letak pada kawasan yang luas sedikit lah. Okay, kita nak buat 5B sekarang. Okay, untuk 5B, kita kena perhatikan pada soalan. Okay, dia bagi dekat situ above, okay, ayat dia above 120. Probability above more lah. Dan dia bagi jawapannya 0.0548. While probability candidate score above 105 ialah 0.9192. Yang pertama kita kena tengok gambaran sama ada kawasan kita ini berada di sebelah negatif ataupun sebelah positif. Kita kena ambil kisah benda itu. Okey, so kalau Mama, kalau awak buat berada di sebelah kiri, contohnya awak kata berada di sini dan tanda lebih besar tu yang ini. So sekarang logik tak keluasan yang kuning tu sama dengan yang ini? Sebenarnya kawasan yang kuning tu dah lebih daripada 0.5. Jadi lukisan itu adalah tidak logik. Jadi kita kena cari nilai yang logik. Sekejap Jadi nilai X tidak boleh berada di sebelah negatif. Nilai X kita nanti kena ada di kawasan positif. Dekat sini nilai kita. Contohnya kat sini Mama Z buat row M. Jadi keluasan yang awak nak cari tu yang ini, yang itu merujuk kepada nilai ini yang kecil. Itu logik. Manakala untuk yang ini pula, nilai kat sini kosong. Kalau awak tengok sini, nilainya 0.9. Jadi keluasannya sangat besar. Jadi Mama Z terpaksa letak dia sebelah negatif. Jadi dia berada di sebelah sini. Okay, dia berada sebelah sini. Okay, jadi mula-mula Mama Z akan buat pertukaran huruf X menjadi Z dulu. Probability Z 120 tolak dengan mean dengan standard deviation. Jawapan kita 0.0548. Bila Mama Z nak hapuskan nilai probability, sini akan tinggal lagi 120 tolak mu dengan sigma sama dengan, Mama kena cari nilai ni dalam buku statistik 0.0548. Okey.
So kita cuba dulu cari pada table yang paling last, table 4. Okay, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0. Kita tengok 0.05, 0548. 0548 ada tak? 0.05. Tak ada. Okey. Kalau tak ada, baru tengok table yang biasa. 0.05. 05. 0548. Ada tak jawapan dia? 0.0. Ni dia. Kadang-kadang sebab nombor ni banyak, kita tak dapat detect. 0.0548. Nilai bacaan di luarnya ialah 1.6. Jadi dalam jala kerja ni Mama buat positif 1.6. Jadi 120 tolak dengan min sama dengan 1.6 sigma. Ini merupakan persamaan yang pertama. Okey, kena hati-hati. Kenapa tanda di sini positif? Kerana dia duduk belahan positif. Okey, yang ini pula. Probability Z 105 tolak dengan min per dengan standard deviation. Mama Z dapat 0.9192. Tapi ada sedikit masalah. Kerana nilai kat sini tiada dalam buku statistik. Jadi Mama Z nak buat analogi dahulu. Okey, nak buat dulu. Kawasan kuning. Dan di sini Mama Z nak buat kawasan biru. Okey. Kuning tambah biru sama dengan 1. Biru sama dengan ataupun Mama Z buat kawasan biru 0.9192. Kawasan kuning probability X kurang daripada 105 sama dengan balance yang ini sebab Mama Z guna kurang 1 tolak 0.9192. So Mama Z dapat 0808. 0.0808. Okey. Yang atas ni merujuk yang warna biru. Yang bawah ni Mama Z rujuk yang kawasan warna kuning. Keluasan yang biru ni adalah 0.9192. Keluasan yang kuning ialah 0.0808. Jadi Mama Z nak guna yang kuning. Okey. Mama Z yang kuning. So dia akan jadi Mama Z tukar probability Z 105 tolak dengan mu per dengan standard deviation sama dengan 0.0808. Mama Z nak nyahkan probability tu tinggal lagi 105 tolak min per dengan sigma sama dengan Mama Z nak cari 0808. 0.0. Kalau pelajar perasan, ini nilai dia. Jadi jawapannya 1.4. Okey, jawapannya 1.4. Kena tengok dia ada kawasan yang negatif. Okey, dia berada pada kawasan yang negatif. Jadi nilai di sini negatif 1.4. 105 tolak dengan min sama dengan negatif 1.4 sigma. Yang ini adalah persamaan nombor 2. Jadi Mama Z tulis dekat-dekat 105 tolak min sama dengan negatif 1.4 sigma. Okey, so Mama Z buat proses tolak.
Bila tolak 120 tolak 105, Mama Z dapat 15. 15 sama dengan 1.6 tolak 1.4. So Mama Z dapat 3. Jadi sigma kita ialah 5. Okey. Jadi soalan dia tanya, dia kata whole number, assuming the distribution to be normal, find the mean and standard deviation. Dia suruh cari mean, dia suruh cari standard deviation. So Mama Z dah dapat nilai mean. Okay, nilai mean soalan ni, Mama Z dah dapat nilai standard deviation 5. So kita boleh ganti dalam mana-mana lah. Contohnya Mama Z nak ganti dalam 1. Okay, contohnya nak ganti dekat situ. 120 tolak 1.6 darab dengan 5 sama dengan min. Boleh juga. Jadi min kita adalah 120 tolak 1.6 darab 5. So Mama Z dapat 112. Okey, kita dah pilih. Okey, kita dah check. Untuk soalan yang seterusnya ni, nilai standard deviation dia 5, nilai min dia 112. Kita tak perlu jawab lebih sebab dia tanya cuma min dengan standard deviation. Okey, so kena hati-hati dalam proses mengira soalan ni. So yang tadi ada yang Mama Z tersalah tu kamu betulkan. Yang ada tersalah betulkan. Utamanya bila benda panjang nak tekan kalkulator. Okey, kalau pelajar nak bertanya di sini, kenapa negatif? Dia pelajar nak tanya ni, kenapa negatif? Negatif ni sebab kawasan garisan tadi berada pada ruangan negatif kerana nilai di sini kosong. Jadi nilai di sini adalah nilai negatif. Okey, selesailah soalan nombor 5.